Dalam zaman moden ini, pasti ramai yang menyangkal dakwaan wujudnya amalan ilmu sihir kerana banyak perkara tidak dapat dijelaskan dari segi sains dan teknologi. Tahukah anda bahawa sihir ada macam-macam jenis dan jenis-jenis sihir ini bergantung kepada tujuan sihir itu dihantar? Kali ini, kami akan kongsikan kepada anda jenis-jenis sihir yang biasa ditujukan dengan tujuan untuk memusnahkan kerjaya ataupun kehidupan mangsa. Nombor 1. Sihir pemisah. Sihir ini mampu membuat pasangan merasa benci atau kurang senang melihat pasangan sendiri, sedangkan tidak ada sebarang masalah timbul dalam hubungan tersebut. Orang yang terkena sihir pemisah ini benci kepada suami atau isterinya yang ada di rumah. Misalnya, isteri melihat suami di luar rumah seperti biasa, tetapi ketika pulang ke rumah, dia merasa amat benci melihat pasangannya. Nombor 2. Sihir pengasih. Sihir ini bertujuan agar yang disihir mengasihi seseorang, sama ada tukang sihir sendiri atau orang yang mengupahnya. Dalam kalangan masyarakat Melayu, ia juga dipanggil ilmu guna-guna. Seorang isteri atau suami yang terdesak sanggup bertemu dengan bomoh bagi memastikan pasangannya sentiasa mengasihinya. Pelbagai kaedah digunakan oleh tukang sihir dalam menjayakan sihir seumpama ini, antaranya dengan menggunakan bahan-bahan tertentu seperti minyak yang dikenali sebagai minyak cenduai, minyak senyonyong, minyak dagu orang yang mati dibunuh atau minyak dagu perempuan mati beranak sulung. Nombor 3. Sihir pemukau. Pukau adalah salah satu gangguan sihir. Pemukau memiliki ilmu yang boleh mengawal dan mengambil alih tubuh badan serta fikiran mangsa. Mangsa akan berasa kaku, keluh dan tidak mampu bertindak balas, sama ada melalui pandangan, pendengaran atau anggota badan yang lain. Mangsa yang berada di bawah penguasaan pemukau, kebiasaannya, tindakannya semua mengikut arahan pemukau. Pukau juga popular di kalangan pencuri dan memukau mangsa dengan melalui hembusan asap rokok, tenungan mata, perbualan, minuman dan paling terkini dan canggih, pukau juga boleh dilakukan dengan menggunakan telefon bimbit sahaja. Nombor 4. Sihir penghalang, iaitu pelalau. Tujuan sihir pelalau ini ialah untuk menghalang pesakit dari mencari rezeki sama ada di tempat kerja atau permis perniagaan, menghalang perkahwinan atau menghalang kemajuan dalam pembelajaran. Semua usaha untuk mencari rezeki ini terhalang tanpa sebab yang munasabah. Sihir pelalau sering dilakukan pada permis tempat kerja atau permis perniagaan yang boleh menyebabkan perniagaan ditutup kerana kerugian atau tidak ada pelanggan yang membeli atau berurusan di permis tersebut. Ada juga sihir pelalau untuk membuat anak-anak lalai dalam pembelajaran dan akhirnya mereka tidak lulus peperiksaan atau berhenti sekolah. Terdapat sihir pelalau untuk menghalang pesakit untuk berkahwin ataupun bertunang. Nombor 5. Sihir santau. Sihir santau atau juga dikenali sebagai tuju-tuju merujuk kepada sejenis ilmu hitam yang digunakan untuk meracun musuh. Secara umum, sihir santau dilakukan melalui dua cara, iaitu cara fizikal dan cara santau angin. Sihir santau secara fizikal biasanya meracuni seseorang melalui makanan atau minuman. Makanan seseorang itu diletakkan miang buluh, kaca, bisa besi dan lain-lain. Musuh yang termakan racun santau ini akan muntah darah, pitam, pengsan dan meninggal dunia. Santau angin lebih mistik, iaitu dengan bacaan jampi tertentu akan dihembuskan ke arah musuh. Bahan yang dihembuskan seperti miang buluh atau serbuk kaca akan memasuki paru-paru mangsa dan mangsa akan mengalami pendarahan dalaman. Nombor 6. Sihir pengikat.
Sihir pengikat ini lebih kepada pasangan suami isteri. Setelah berkahwin, pasangan suami isteri akan susah untuk mendapatkan zuriat. Ada juga yang terikat nafsu mereka, maka mereka akan tidak bernafsu terhadap pasangan masing-masing. Kesan daripada sihir pengikat ini akan menyebabkan keruntuhan sesebuah perkahwinan ataupun rumah tangga. Nombor 7. Sihir penutup. Kebiasaannya dikenakan kepada para penyaga. Bahan-bahan yang digunakan oleh tukang sihir untuk menjadikan sihir penutup ini terdiri dari tanah perkuburan dan juga tulang haiwan. Antara tanda-tandanya, bau hanyir di tempat penyagaan, lesu untuk datang bekerja, pertengkaran sesama para pekerja yang tidak berkesudahan walaupun hanya perkara yang kecil. Seringkali orang melihat tempat penyagaan tersebut tutup sedangkan penyagaan itu ataupun permis itu sentiasa dibuka. Nombor 8. Sihir penunduk. Hampir sama dengan sihir pengasih. Tujuannya agar orang yang disihir sentiasa tunduk dan tidak berani bersuara, serta sentiasa mematuhi arahan orang yang menyihirnya. Tentu kita pernah mendengar istilah nasi tangas ataupun nasi kangkang. Sihir inilah yang dilakukan oleh si isteri untuk menundukkan suaminya. Suami akan menjadi bodoh lalu menurut segala telunjuk isterinya. Kadang-kala sihir ini mengakibatkan si suami membenci kedua ibu bapanya serta adik-beradiknya. Nombor 9. Sihir penguat. Sihir ini mampu menimbulkan kekuatan yang luar biasa kepada pengamalnya. Apabila pengamalnya dipukul, ia tidak merasa sakit, dan apabila pengamalnya pula memukul orang lain, pukulannya amatlah kuat, malah boleh mematahkan tulang anggota badan mangsa. Tubuh badan pengamal sihir ini juga mampu kalis senjata tajam, iaitu kebal, dan mempunyai kekuatan tenaga ataupun stamina yang luar biasa. Untuk mendapatkan sihir ini ialah melalui amalan jampi mentera dan memakai susuk yang telah disihir dengan sihir penguat. Kebiasaannya, pengamal silat ataupun ketua-ketua kumpulan penjenayah yang banyak menggunakan kaedah ini. Orang ramai dan anda tidak seharusnya menganggap setiap penyakit itu disebabkan makhluk halus ataupun sihir. Pergilah berjumpa doktor dahulu kerana kebanyakan penyakit boleh diubati dengan kaedah sains dan teknologi moden. Sekiranya mahu mencari perubatan alternatif, sila pastikan tiada unsur penipuan yang boleh mendatangkan mudarat kepada kita semua. Orang ramai dan anda tidak seharusnya menganggap setiap penyakit itu disebabkan makhluk halus ataupun sihir. Pergilah berjumpa doktor dahulu kerana kebanyakan penyakit boleh diubati dengan kaedah sains dan teknologi moden. Sekiranya mahu mencari perubatan alternatif, sila pastikan tiada unsur penipuan yang boleh mendatangkan mudarat kepada kita semua. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang dalam segmen Jangan Tidur Lagi. Jika anda berminat dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen di bawah.